Boleh dengar kan? Kalau tak dengar saya boleh beri pakai. Kurang pendengaran. Kurang pendengaran. Boleh dengar belakang kan? Saya boleh kuatkan lagi. Mic ada mic. Saya biasa berlakon teater, tak ada masalah. Okey, sebab kalau nak pegang mikrofon, kalau wireless mic boleh bergerak, tak ada masalah. Kalau mic macam tu untuk router biasa boleh, untuk production tak sesuai sebenarnya. Jadi saya kena tunjukkan secara praktikal dengan cara pasang. Kalau dan slide saya pun dia tak banyak. Tolonglah tengok slide. Next. Dia ada 5 benda je. Tajuk pertama dia pemasangan batu hijau, tapi saya rasa kalau saya nak pasang saya tak cukup. Kalau sebelum saya nak buka tu saya nak tanyalah, semua ada experience kan untuk ni pemasangan untuk production lah. Ada ya? Tak ada. Sebabnya saya nak bagi tahu lah, sebenarnya untuk ajar production ni tak cukup 2 jam. Jadi 2 jam ni saya cuma boleh cakap duduk saja gambar. Itu je. Kalau kurang-kurangnya 5 hari. 5 hari. 5 hari. Jelang 5 hari. Kita orang dah 5 hari making. 5 hari kita. 5 hari tu tak boleh setting. Saya kena tunjukkan cara pasang. Ada pasang. Barang-barang ni ialah batu hijau, lampu LED, wireless microphone, prompter. Yang inilah yang saya tengah buat ni, prompter. Dengan kamera dengan Vmix itu dalam laptop saya lah. Semua ada dapat Vmix nanti kan? So yang sebenarnya kena 5 hari baru intermediate. 5 hari lagi kalau tambah lagi 2 jam memang tak cukup lah. Boleh Cik Masrin? 5 hari lagi. 5 hari. Boleh lah buat je. Makau. Buat je ada kat kau ni. Oh, kat sini prompter ni hampir 2 jam. Tadi kat kampung lah. Next. Kalau saya pasang prompter baru ni, dia ada 3 ni, ada green screen. Alat-alat ni yang tuan-tuan akan dapat nanti. Dia ada 2 yang ni. Kalau saya nak buka pun mungkin tak keluar. Dia light stand juga sebenarnya, tapi kita jadikan dia tiang untuk pasang dia punya galang untuk macam ni lah. Yang ni yang portable punya. Jadi dia teleskopik, boleh panjang. So cara dia kita buka ni saya tunjuk cara pasang ni. Ambil masa lah. Pakai gini. Ni dia sesuai kena 2 orang. Jadi 10 kaki. 10 kaki. Dia standard lah 10 kaki. Jadi kita kena ikat dia. Yang ni paling tinggi 12 kaki. Ni kalau saya boleh ni saya boleh tunjukkan, saya boleh extend dia maksimum yang dibutuhkan. Tarik. So kain bagus boleh guna itu kita kat sana dia memanjang. So dia 10 kaki lebar, 20 kaki panjang. So kalau kita naikkan kita naikkan 2 orang ah. Kita dah bisa 3 mil.
naikkan. Yang atas dulu. Naikkan di sini. Naikkan semua. Lock. Masa ni kita boleh letak kain lah. Letak kain, dia punya beg. Dia akan murid cair lagi. Satu kain lah. Dia ada besar yang ini kalau kita lah subjek buat lu. Kalau lagi kan ni. Masih boleh lagi bola. dia ada 3 lampu. Satu lampu kan di belakang ni. Untuk dapatkan dia punya edge dia. So nanti kain hijau tu kalau nak buka boleh buka kalau ada. Tapi masalah dia tak kuat. Yang tu kita kena rendahkan sikit lah. Mungkin begini supaya kita boleh letak lampu bed lah di belakang ni nanti. Dia akan suluh subjek kita akan keluarkan dia daripada backdrop. Untuk 2 lampu lagi, kamera sepatutnya di situ. Prompter ni tadi dekat kamera tu lah. Prompter ni di sini juga tempat kita letak prompter, monitor. Kamera ni akan duduk di atas ni. Berapa jarak sesuai antara Okey, jarak yang sesuai. Terlumpuk kau cakap. Kalau mana yang nak tanya tu dia. Masa. Jarak yang sesuai yang paling ideal daripada background ke subjek lebih kurang 3 kaki. Minimum 3 kaki. Kalau studio besar, studio TV, dia luas. Jadi dia boleh sejauh mana yang dia boleh. Dia lagi jauh lagi bagus supaya lighting kita yang key tu, kita punya shadow tak drop dekat backdrop. Dia akan drop kat lantai. Jadi kamera tak nampak shadow kita. Kalau untuk yang ni tempat sempit, walaupun shadow kita drop dekat backdrop, still dia boleh key, tak ada masalah. Kalau saya ada masa, saya boleh tunjuk semua macam mana sekali nak pasang kamera. Tapi tak cukup ruang ni. Yang ni apa saya tuliskan sekarang ni lampu. Soalan kita tu suka bahasa jauh. Lampu ni dia ada punya folder dia. Di bawah ni ada satu lagi, cuma lampu ni dia punya model lain sebenarnya. Ni PP1C yang dapat nanti PP2C yang latest ni. Jadi contohnya lah. Cara nak pasang dia sama je. Dia kena screw sini. Bawah dia. Sampai dia dapat masuk ruang sini. Kita teruskan dengan screw guna cara macam ni. Dia ada lock dia custom. Maknanya jangan mudah sampai habis sebab nanti lock dia akan rosak. So bila dia dah duduk lock dia, baru kita screw di bawah ni. So once kita dah dapat tu, yang ni make sure kita buka habis. Dia screw ni. Sebelum kita masukkan kat sini lah. Pastikan satu kaki dia ke depan. Once kita dah dapat masuk itu, kita lock. Supaya satu kaki di depan ni dia boleh tanggung dia punya berat dia. So sebelum kita nak naik kalau tu kita buka lagi punya bandar dia. Lagi bandar dia. Baju dia. Dia naikkan sikit. Cara nak pasang dia boleh guna bateri juga. Yang ni dia guna bateri dia non-stop bateri. Boleh pakai juga bateri NP Sony ni.
Kita pasang satu unit pun kita dah boleh power up. Untuk isi power power dia, dia punya spin power dia belah sini. Kalau tengah-tengah tu dia matilah, kosong lah. Sekarang ni saya matikan dulu sebelum nak hidupkan. Power slot dia kat sini. Yang ni always kita ikat sikit macam ni supaya dia tergantung macam ni. Dia tak tegang. Semua kita dah pasang ni. Saya tak nak pasang terus ke dia sakit mati kena tu dia mati kan. Saya letak sikit sini, saya suruh dia dah awal. Okay, power on kat sini. Cakap. Dia ada intensity intensity dia. Oh, ada 5%. Kita boleh kurangkan kalau ni 100% lah. Silau. Pakai itu sampai asal tak kita buat dia yang tu kita mengambil lampu api. Kalau buat promosi jangan guna tungsten, guna dia lah kan. Dia lah yang nominal 5600 Kelvin. Nominal lah untuk ruang dalam. Tapi kalau kita shoot interview orang di luar, sebab kita nak cover dengan cahaya matahari, itu kita bagi maksimum. Yang ni maksimum dia nak 5500 Kelvin. So dia menyamai cahaya matahari lah. Sebenarnya cahaya matahari lebih daripada 2000 Kelvin, up to 9000. Tapi dia compensate lah. Mana Nabi 500 boleh compensate dengan cahaya di luar. Itu kalau kita pergi di luar. Kalau di dalam kita tak payah buat kuat-kuat sebab sakit mata kita punya talent kan. So kita bagi 5006 je. Lepas tu kita kurangkan sikit dia punya intensity. Dia senang je. Tak perlu selagi kuat lampu tu, selagi itulah kita bantai pada talent kita. Nanti talent akan lama-lama mata rosak. Itu dia punya intensity. Intensity dia pada jarak, kalau 100% dia boleh pergi 8 kaki. Maknanya kamera dengan subjek 8 kaki. Kalau kamera dengan subjek kita dekat, tak perlulah bagi 100%. So kita kontrol lah. Okey. Lampu ni tadi position dia. Intensity kat luar berapa? Yeah. Intensity kat luar. Biasanya kita berapa? Dia depends. Kalau zaman dulu kita guna exposure meter. Sekarang ni kamera pun dah canggih. Dekat situ dia dah ada meter dia. Jadi kita tengok kalau burn kita kurangkan iris kurang, kita tutup f-stop dia sampai kita dapat reading dia. Dia kalau nominal dekat luar dia vary. Kalau cuaca mendung sekarang ni kita mungkin dapat dalam 4 point something f-stop dia. Kalau cuaca terang kita kena tutup sampai F11 kadang-kadang kita nak kompensate dengan luar. Jadi dia vary lah, dia tak ada fix. Dia tak so position untuk lampu masa buat chroma key kita memang yang ni contoh akan dapat 3 lampu je. Lampu yang macam ni yang sama standard. Sebagai backlight, satu sebagai key light sebelah kiri, sama ada kita nak letak position dia belah kanan kamera ataupun belah kiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia punya satu lagi tu yang diffuse tu mesti cross angle dia daripada lampu yang key tadi. So contohnya lah kalau katalah ini kamera, ini saya maknanya fokus ini mau nak talent tu di sini, tapi saya anggapkan di sana lah. So kamera di sini dia melihat ke sana. So contohlah kita letak key kat sini, kita draw the line kamera dengan subjek itu satu line. Kalau kamera di sebelah line sini, dia punya diffuse mesti datang lagi sebelah sini. Sama ada kita nak bagi dia half tone ataupun nak side sikit. Sebenarnya tak ada diffuser pun boleh. Satu key kita dah boleh shoot dah. Maknanya kita
dengan bantuan incidental light. Maknanya light yang ada sekeliling kita pembersih. Jadi kita tak perlu buat light sangat tinggi dia. Jadi kita tengok dekat viewfinder, kita dapatkan yang terbaik lah. Yang satu lampu pun kita boleh buat lah. Jadi semua tak perlu kuat sangat lah. Kita normalizekan dia dengan suasana yang sebenar. Okey. Itu buat lampu. Tuan, tanya sikit tuan. Ya tak? Lampu tu backlight ya, belakang tu, dia stand dia macam mana? Sama juga. Sama macam belakang dia, belakang nampak Tapi stand. sebenarnya tak sesuai. Bagi saya lah. Selalu kalau saya pakai ini, lampu belakang ni dia kena tinggi lagi. Saya pakai yang tinggi lagi lah. Tapi yang ni dapat standard macam ni. Boleh tinggi lagi tu. Ini boleh tinggi tapi Kalau tinggi nampak yang Lagi dia. tinggi tu. untuk backlight. Okay, saya nak buat backlight kan itu subjek saya kena pin down lagi. Saya buat maksimum. Kalau saya buka sini kan. Ini sebagai contoh je lah. Tapi kita kena ada baik ini sebagai konsep. Dia akan lagi. Tinggi, itu tinggi. Saya tarik. Bila ada brief yang dari sini, kita dah dekat dengan sini. So, cari di atas. Kalau dia di sini nanti kan dia kena lepas. Kita punya brief tadi yang cacat Pak. Dia punya tu dia lucu. So, dia tak boleh kena dalam lembut. Dia kena dekat ni. Lampu yang kena dekat kita punya screen lah. Kalau lampu yang dari depan, key dia. Ini hanya nak menyedut subjek supaya kita dapat image, kita akan timbulkan dia daripada background. Satu lagi barang yang akan dapat ialah mikrofon. Mikrofon ni tapi bukan jenis ni. Dia jenis ni Saramonic. Cuma brand lagi baru lah, ini yang brand lama sikit. Saya cuma nak tunjuk contoh je. Kalau supplier bagi tahu dia tak ada yang baru tu tak sampai lagi. Jadi dia tunjukkan saya macam ni. Tapi konsep dia sama je. Yang ni dia punya receiver. Dia wireless ni. Yang ni transmitter. Dia ada dua transmitter, satu receiver. Ini wireless mic. So kalau kita nak buat talk show, ada dua orang, satu moderator, satu guest, dah boleh dah. Dengan dua ni. Yang ni dia punya receiver. So dua-dua ni dia transmitter. Dia punya mic dia dalam ni. Brand Saramonic. Yang ni dia punya cable untuk kita cucuk line up masuk ke kamera ataupun ke audio visual. Yang ni kita boleh terus dengar untuk monitoring dia punya receiver. Satu lagi yang ni charger dia USB-C. Yang ni mikrofon. So satu mic untuk satu transmitter lah. Dia masuk TV ni. Ni mic. So ini kita buka, kita letak dekat ni lah. Sampai je ni. So mikrofon ni dia straightforward je sebenarnya. Tak perlu, dia tak perlu nak teram dalam. Dia wireless mic. Ada dua transmitter, satu receiver. Kalau ya, ini satu set, dia tiga ni satu set. Dia memang satu kotak ni. Cuma kotak dia lain sikit lah gambar dia. Yang baru lagi, yang ni yang lama, yang lama. Okey. Okey, kita pergi ke final. Yang ini yang agak kritikal sikit sebab supplier kata walaupun dalam 2 jam saya kena tunjuk juga cara buka, cara pasang. Sebab yang ni nanti bila barang tu sampai, tuan-tuan sendiri yang kena akan pasang sendiri. Jadi saya tak boleh datang lagi lah sebab saya cuma train untuk cara buka pasang dia.
Okey, dia sebenarnya simple aja. Kalau saya tunjuk tadi yang ni, Semua tentang pasal setting tu ada memang kena pasang sendiri. dari apa lampu apa semua Semua kena pasang listrik sendiri pasang. Bila nak buat production lah. Upah baby kan? Tak maksudnya dia kata di kitchen ni. Masa unboxing tu, masa unboxing. Ada barang. Mesin tu kena sendiri. Sendiri. Atau barang tu Sibas ni Itu supplier sini lah. Syarikat akan buat pemasangan tersebut. Okey, kan. Yalah. Pemasangan tu hanya syarikat yang buat. Saya akan buat. Kita alat tu. Relax di pasal tu. Macam ni pada pos. Tapi tak kritikal sangat pun. Itu yang saya nak tunjuk cara pasang dia simple sangat. Okey, dia first kali dia punya ni, support dia ni. Kalau kita tengok, dia memang sekali dengan dia boleh handle kamera. Dia ada lubang kat sini, dia ni untuk pin keselamatan. Jadi yang sesuainya nilai yang saya nampak sebab average kita punya talent mungkin tak tinggi sangat. Jadi kita lock dia. Kita lock dia. Make sure dia punya satu kaki dia depan dia punya belakang. Yang ni saya bilang dia wilayah sesuai ni ada logo ni. Ni memang actual barang yang akan dapat. So satu lubang di belakang. Dia punya plate ni main plate dia. First kali yang kita kena pasang ialah dia punya main shoe dia. Kasut utama dia. So dia ada dua skru, satu di depan, satu di belakang. Letakkan, dah dekat, baru kita boleh letak yang punya. Monitor ni sebenarnya sebelum dia ada benda ni, dia monitor saja. Jadi saya dah pasang siap-siap sebab ini dia ambil masa saya lama masa first kali saya buat kapal ini tu air. So saya ikat dah siap-siap. Jadi simple je, dia ada tapak dia. Kita ikat dulu dia punya ni. Once kita dah ikat, dia dah teguh. Sini dia punya input lah. Dia ada VGA, ni power dia. Ni HDMI, ni composite. Yang ni SDI. So dia multi input lah. Tapi at one time dia guna satu je lah. Tapi selalunya kita guna HDMI je lah. Okay. Kat sini dia punya tapak dia memang untuk masuk kat sini. So, cara dia Daripada depan. dia ke depan macam ni. Oh, daripada belakang. Masuk kat dia punya slot. So mula-mula dia akan unlock dia. Jadi teruskan masuk ke bawah. Sampai dia terus ke bawah. Kira dia dah sit properly. Yang second part, yang third part tak payah. Ini cermin. Cermin ni kalau boleh nampak di main position dia punya ni kat sini. So cara pasang yang ni di depan. Automatically yang ni di luar, yang ni di dalam. Maknanya untuk kamera lah. So kedudukannya macam ni. Simple saja. Once kita dah ada tapak make sure dia kuat lah. So kita pasang dia punya monitor. Lepas dia monitor, kita pasang dia punya cermin. Lepas tu jangan lupa pula buka dia punya yang ni. Jadi saya tak buka sebab ni demo je. Dia kena buka ni. Dia boleh buka. Cover dia ni. Ni untuk keselamatan lah. Jadi saya tak buka sebab ni demo set. Ni KL punya. Jadi saya kena berhati-hati sebab saya berjalan satu Malaysia bawa benda ni. Saya takut pecah pula kan. Okey, once kita dah ada yang ni, kita pasang pula yang ni. Dia punya yang ni di yang bahagian yang bertulis ni ialah bahagian luar. Yang dalam ni tak ada apa-apa. Jadi kedudukan ni mesti macam ni. Yang bahagian ni untuk kita letak kamera nanti. Tinggal atas kepala dia. Cara dia, Habis takut kepala. dia kena betul-betul di depan. Dia kena sisi lah. Jangan. Kita tunjuk sisi. Dia macam ni sila je. Pada atas. Dekat baju. Masuk ni, kita dah sama balance. Yang ni velcro. Velcro ni kita boleh siap. So yang ni, ambil velcro ni.
Kita lekatkan kunci. Ini satu bahagian kunci. Senang je. Jadi TV lapis meletus je. Okay, ni dia punya, once kita dah pasang dia punya ni, kita lock dia punya position. Dia ada bit lock terus. Lock terus. Sama juga di sini. Okay, selesai counter. Power ni kita pasang dulu dia lah. Sekarang ni kita bagi orang yang belum pernah pasang, dia akan perlu kita sikit lah macam mana pasang kan. Okey. Okey. Jadi yang bahagian yang besar ni di atas, dia akan lock position. So, cara dia ada satu yang ruang ni, satu ni. Dia ini mesti di belakang, dia ini mesti di depan. Kita ada dua skru. Tapi satu skru dia ada dua skru sini, kita letak dia macam ni. Ini di depan, ini di belakang. Yang gemahnya skru tu. Yang gemahnya dia skru. Dia ada kunci skru yang untuk yang ni besar. Yang kecil ni untuk kita lock dia. Cara nak masuk dia kena masuk melalui rumah yang belakang tu. Belakang. Lock satu. Lock kedua. Masuk siap dulu. Jangan kena lock yang pertama tu. So dah masuk dulu ni, baru kita lock. Habis. Tapi jangan lock ketat dulu. Ada reason saya kata tak boleh lock ketat dulu, supaya dia boleh, kita boleh move kan dia. Oh, depan belakang. Nak buat adjustment. Kalau kita lock ketat tak boleh buat adjustment pula. So tak sikit je lah. Okay. Dan ni tutup dia. Cara duduk dia ada lock dekat sini untuk masukkan ni. Ini masukkan dekat slide dia ni. Dia masuk okey, tapi keluar dia akan lock. Oh, okey. Ini fungsi lock dia. Dia untuk keselamatan. Dia masuk dengan bunyi terus. Dan kerana ni dia, once kita dah masuk ke dalam, kita boleh lock dia punya tu, dia boleh lock terus in position lah. So dia mesti duduk macam ni. Dia maksimum. Yang ini yang kita boleh slide lagi. Tapi yang ni bergantung kepada kamera pula. Position kamera lens tu mesti rapat dekat sini. Kalau masa mula pemasangan, kita boleh pasang kamera di belakang ni untuk memudahkan kita lah. Okay. Kalau kita tengok kamera, kamera pula yang ni ialah Bedok P110 yang latestnya. Yang ni saya dah pasang dah siap-siap. Kalau nak jimatkan masuk, dia punya shoe dia saya dah pasang siap. Dia simple dia, satu skru je. Yang ni yang sama juga, yang bahagian buang Masuk skru tu sama je tadi. Sama je. Kita masuk dia saya tunjuk juga lah macam ni. Asalnya macam ni. So saya buat ni. Sebab semua datang in pieces, one piece, skru. Cara pasang dia, yang satu skru je. Yang ni dia punya stopper. So yang bahagian lubang ni di belakang. So, masukkan skru di lubang ni. Lepas terus kita position dia mesti sama rata. Okay, bila dia sama rata, kita boleh masukkan dia dekat sini. Dia punya slot dia semua sama je. Dia bulat-bulat mama. Penanda arah sadar. Banjir. Tak kalau
Bulan 3 dah hantar barang. Bulan 4 kita isi bayar. Sampai ada lock. Saya nak virtual. Ya. Dia masuk di lock tu. Kalau nak ready so dia nak tekan lock unlock. So once kita dah masuk ke position, kita letakkan. Sekarang ni kita uji dulu. Kita tengok kalau land sini, kita buka land sini. Oh dia ada tu lain dia. Minta maaf boleh tak yang teleprompter tu Land ni mesti rapat kat sini. tak nampak. So cara dia kita uji dulu. Okey, let's kata di sini. So kita marking, okey. Yang ni kena kita nak kemaskan dia. Kita kena buka balik yang ni. Keluarkan sini. So kita nampak position dekat sini. Supaya kita boleh letakkan. Finishing lah. Jauh. Supaya dia tak kurang lagi. Semua kita letak, jadi kalau masalah boleh slide habis run. Dia dah in position, jadi pun that's nice. Kita lock habis lah. Yang di bawah dan yang di atas terembukkan dia. Dia Memang dia geram. Jadi fungsi yang ialah untuk mengelakkan cermin belakang. Dia tak cermin tadi atau pada boleh tak teleprompter tu ke Oh, depan? okey. Saya tak nampak. tak nampak. Kau belajar kat mana? Connection ni. Cik, masuk. Ya, Dad. Dia connection dia nanti guna LAN atau guna wireless ni? Dia yang ni LAN. LAN. Ya. LAN only. Jadi P110 LAN. LAN sahaja. X124 baru wireless. LAN. LAN sahaja lah. Ini LAN saja. Dia ada banyak. Dia ada HDMI. Oh ada HDMI. HDMI ada, SDI ada, LAN ada. LAN ada. LAN ni pula dia datang sekali dengan PoE, Power over Internet. Jadi maknanya kalau dia power yang dia datang sekali lah yang tu dia punya power adapter. Tapi kalau kita tak nak pakai power adapter, beli switch PoE yang PoE plus lah. Itu sendiri tu. Yang tu kena sendiri lah. Ada tak dengar. Macam saya suka ni untuk demo ni saya beli. Kalau nak Kalau anak lu sahaja ni. Semestinya. Macam boleh air mama ni. Kita dengan Kita nak mandi. Kita nak mandi. Mama macam boleh kita nak mandi. Jenis dah. Mami dia tu mami tu. ni controller. Channel. Terbagi lah. Dekat kau ni ke tak? Ada ke ni? Akan nama perkataan Siti. Bukan nak Siti. Oh dia lah. Okey. Mana ada lah. yang ni saya beli yang EP-Link ni. Dia ada macam-macam brand lah Netgear, tapi yang terbaik adalah Netgear sebab dia ada AV line switch. Tapi guna jenama lain pun boleh, tak ada masalah. Saya putihkan sendiri. Saya pakai ni hotel air lipat MITC Melaka. Tapi yang tu saya combine dengan Netgear AV line sebab dia beli owner company tu dia beli yang besar ni, yang harga RM30,000. Saya punya ni dah bau 400 lebih. Just for this demo saya beli. Kalau ni saya pasang power. Kalau saya pasang power satu basic saja. Tapi dia ada 4 port ni, tak banyak. Ini 4 kamera lah saya boleh 4 kamera yang macam ni. Salah satu port ni yang ni kalau kita nak provide internet kepada switch ni, satu port kosong yang dia tak ada PoE, kita boleh provide internet. Mungkin nak update kamera ke apa semua kan. So satu kabel je, line kabel kat sini dia boleh powerkan kamera dan kita boleh dapat data. Satu switch ni saya guna untuk laptop lah ataupun PC untuk masukkan signal tu dalam video. Okay. Tapi kalau nak power up, okey, macam ni. Sekarang ni kita dah ada yang ni. Baiklah, kita guna pasang lah terus. Kita ada bahan ni. Kita punya channel. Okey.
Ini untuk LAN kabel lah. Kabel ni dia satu je saya pasang. Nah, itu je. Power dia tak ada pasang. Sebab saya pakai dia 1, 2, 3, 4. Ini boleh sampai 3. Tapi kabel saya pendek sikit lah untuk demo je. Kalau yang patutnya dia kena ikut position kamera tu. Kalau kamera tu kat belakang, kabel tu boleh sampai ke switch. Ini kabel dia. Nanti dia bagi start dengan kabel. Kabel tak. Kabel ni. Tapi itu bagi satu pun tak bagi langsung ke satu pun tak bagi. Ya? Satu pun tak bagi. Itu kena tanya saya supaya tadi. Dia Kalau kita nak buat sambung ke yang kita beli itu lagi tambah kalau ni biasa. kalau dapat masa orang tu siapkan dia kamera position kat mana image siap. Tak mahal pun yang ni. Boleh buat sini DJ saya pun DJ kabel ni. Cuma yang penting kabel je kan. Itu dia punya ni saya tak pakai holder saya. Saya pun ada kucing dengan dia. So, they can find it very fast. Yang ni dia beli. Sebab dia kasih duit. Beli sebab ke kamera saya. Ke laptop saya. Orang kita dah pasang tu kita pasang dia, jadi boleh kemasang. Once kita dah settle dia punya cabling, kita boleh letakkan. Tiga kilo. Yang ni tadi saya pasang dekat dia punya counter.
Ini power untuk dia power untuk saya cuma pakai contoh je lah. Ini telefon tadi software semua. Sebab saya tak ada key license ni. Sembayang tak bagi dah dia bagi barang dia kata apa ni macam mana nak pasang dia. Tapi relation semua nanti bila dia buat barang actual datang dengan on license tu dia akan install dan tapi yang ni saya nak tunjuk juga macam mana dia akan keluar. Oh, buat wajib dia. Oh, mas ni. Kalau baca lambat, gelok. Dia punya speed ni kita boleh kontrol. Di mana kerja dia kena ada yang khas untuk komputer saja. Ini komputer yang laptop sama. Sekali lagi. Ini ada sama ni. Jadi tak sesuai. Gaya. Dia ada tadi akan capture subjek yang membaca. Kalau betul-betul Haji jangan menerima surat. Lex dia untuk kamera ni dia yang P110 ni dah modern dah. Dia duduk dia punya IP address
yang ada kalau sebelum ni kita letak dia monitoring, kita kena trace cara kita kena hack kamera tu dan kita taruh IP. Ya. Ini HD. Macam kamera ni saya dah masukkan IP dia. Range 1 dengan pos nombor 15. Sebab saya guna dia salah satu kamera category yang saya set dia nombor 15. Tapi kamera ni saya kena cabut tadi. Saya nak tunjukkan macam mana saya ambil kamera ni dalam bilik. Application tadi itu sebagai contoh je terbuka, yang itu yang percuma. Still kalau kita ada monitor macam ni, kita boleh guna je yang software percuma untuk program. Okay, sebelum kita masuk ke nak dapatkan feed kamera tu, cara setting dia, kita set kita punya laptop ataupun PC yang sama range dengan kamera. Sekarang ni kamera tu saya dah set 1.15. Saya kena masukkan IP saya pun sama juga, 192.1.1.20 lah. Dia tak suruh. So saya ni ada sama 255.2.2.5.0. Itu saja. Kalau kita ada internet, baru kita masukkan gateway. Mas IP dengan apa tadi? Subnet mas. Subnet mas. So, Saya kat balik. kan okey. Kalau kita nak check signal yang daripada kamera tadi, guna software percuma daripada Newtek, NDI Monitor. Studio Monitor. Sekarang Studio Monitor, software ni percuma boleh download dekat Newtek. So kalau kamera tu ada keluar kat sini, Bedok 4002. Saya tekan can, tak ada. Dan saya boleh kawal terus kamera tu. Okey. Ni gambar dia. Dia punya zoom 10x saja, tak jauh. Kalau untuk ruang macam ni, just nice lah. Saya cuba zoom zoom, saya tengok jadi okey, saya try zoom yang paling jauh. Boleh tengok kat mana. Boleh dapat maksimum close up. Boleh masuk. Maksudnya jarak 20 kaki saya boleh dapat close up untuk 10 times. Dia punya wide dia 4. Bukan kamera pula projek. Kan orang. Dia punya wide 4.5 cm. Cahaya tak ada, cahaya tak ada. Kamera yang di dalam motor kita jangan pen habis sebab dia memang solely untuk duduk di depan. Kalau kita pen habis, boleh nampak dia punya ruang dalam dia. Dalam komputer ni dia akan di depan saja. Ya. Okey. Dia dekat kotak tu dia ada information tentang kamera tu lah, kamera yang sekarang kita guna ni. Okay, once kita dah nampak feed dekat studio monitor, macam balik, kita boleh masukkan dia ke dalam vMix. Kita boleh bangkang tu. Yang ni saya buka vMix. Saya punya license break. Ini license macam mana? License dia sekali dengan supplier yang akan uruskan. Berapa lama? Lifetime. Lifetime. Bimbing lifetime. Kalau lifetime dia 100 tahun lah. Oh, 100 tahun. Kita makan tak? Kita tak boleh.
saya nak kena remove punya lesen ni. Dia tapi dah jauh ni. Si balik ni. Kena di internet lah kalau kita nak update balik. Sebab laptop saya ni baru reset balik. Satu hari sebelum buat kali dia buat perangai pula kan. Jadi saya kena reset balik. Semua software saya kena install balik. Termasuklah Vimy saya. Vimy saya ni, okey, kalau tanya tadi license dia berapa lama, saya baru je install license ni. Yang saya punya 4K. Saya tak ambil yang Pro. Yang ni 7 Oktober 21-23 tamat dia. 100 tahun lah. Okey. Bila buka saya add input tekan ACI. Macam ni kat sini dah ada keilmuan. Kalau saya Vimy. Jadi daripada VP sini kita boleh kontrol juga kamera ni. Pergi dekat icon configuration icon ni di sini. Pergi dekat PTZ. Kita type Sony Vista Alpha IP. Type dia punya IP number, connect. Kita boleh kontrol lah. Boleh kontrol. Dia punya speed pun boleh kontrol. Zoom pun ni boleh zoom. Foto dari dalam ini. Contohnya lah, saya nak saya cover satu function. Saya nak ini sebagai master frame, master one shot. Saya create satu program. So dia update ini, update. So saya zoom satu shot. Saya create lagi satu position. Kita ada mesti ambil jadi saya nak position di sini pula. Sebenarnya lah, tapi kamera space sikit sebab dia di dalam okay. Saya create satu lagi. Ini satu lagi position. Saya create satu lagi. Okey, katalah saya dalam conference room saya ada satu kamera je. So kalau apa ni, saya klik dekat sini, dia akan pergi terus ke position yang saya dah marking tadi. Itu salah satu cara guna Vmix namanya untuk shots. Dan sekarang ni kita nampak semua keluar dekat preview dan program. Sepatutnya sebelum kita take dekat program, kita buat dekat preview lah. Jadi contoh kita ada satu lagi input, saya ambil satu contohnya lah, saya ambil satu add input Cinta kamera ni mana? Ini saya digital zaman COVID tanpa bagi kesusahan. Saya ajar Vmix secara remote masa tu. Okey, sekarang saya ada bahan di program dan saya boleh kontrol saya punya kamera. Sebelum saya take kamera tu, di preview tu contohlah, okey saya nak punya shot yang ni lah, standby showroom, baru saya take. Take saya tekan spacebar sebab saya dah set keyboard shortcut di saya punya laptop. Contohnya lah, saya nak shot satu, saya tekan di satu untuk shot satu. Kalau saya pakai mouse, dia akan keluar dekat preview. Bila saya take dia, kamera dah jadi setting. Saya set
keyboard shortcut bukan kerja saya sebab saya tak ada switching panel. Untuk saya boleh letak saya letak title, Nabila. nama tempat lah. Saya pilih dia yang nombor satu ni dia akan keluar. Ini satu dia akan keluar title. Dia 1, 2, 3, 4. Kalau kita yang full license ni dia ada 4 layer lah. So kita boleh standby lah siap-siap nama tempat ni, nama cara, ada tempat mungkin lokasi. So kita just klik je nama. Klik sekali dia masuk, klik yang kedua dia boleh keluar. Kalau saya nak keluar program dia sebagai satu bila yang standbykan dekat cara menggunakan dia itu cara dia lanjut lah. Itu dia punya shortcut. Ini shortcut programkan sini. In satu betul. In dua position lain. In empat ialah in tujuh ialah title tadi. So kalau saya nak keluarkan tadi saya program yang unit numpad 1. Saya tekan ini double click. Saya nak keluarkan title. Contohnya lah title. Cara dia tekan file, tekan 1, numpad 1. So kita nak buat dia apa? Boleh input 1. So apa dia? Boleh dia so saya tulis beli 1 dia buat. Kalau saya tekan je satu, dia akan keluar. So itu cara kita nak programkan titling semua lah. Tapi kita susun lah. Kalau ada 5 super dalam program kita susun 5 dalam satu, apa dia. Pergi dekat setting, shortcut. Dia sebenarnya ialah keyboard shortcut. Kalau kita ada XK macam dekat radio RTM, Visual Radio, dia orang pakai XK. Ataupun kita boleh pakai Elgato, Elgato string key. So dia tu dia lagi sikit. Kalau teruskan dia punya subjek dia akan buat key. Itu ialah MIDI sebenarnya. Kalau kita ada surface, kita boleh letak, kita boleh key, kita boleh programkan surface kita, shuttle through, joystick pun boleh. Kalau ada joystick game tu, kita boleh programkan dengan Maksimum berapa? Ikut kepada key tu. Kalau macam SK dia ada 15 key, 20 key. Macam dia macam keyboard kita tu. Dia keyboard kita ialah 101. Sebenarnya keyboard saja kita dah boleh program semua dah. Tak perlu pun ada benda tu. Kita cuma ambil stiker, colorkan. Satu ialah apa, basic. Kita ambil basic knowledge 1 hingga 12. 1 hingga 0, 11, 12. Minus plus ialah 11, 12 lah. Kita dah boleh ada 12 juga. Ya. Dia boleh go live terus kan macam mana? Boleh go live terus. Contohnya kalau saya tekan balik 1, dia akan hilang balik lah. Dia number ni account tadi. Kalau kita nak buat ini, kita dekat stream, kita ada shift memory. Kat sini dia ada 3 setting. 3 setting ni sama je lah. Contohnya kita boleh buat dekat yang first kita boleh Facebook lah, Facebook net. Tapi kita login kita dekat license key ni. Dekat 2 ni kita sikit dekat YouTube. YouTube live. Yang ketiga mana lah? Macam TV macam kami. 1 Facebook, 2 YouTube, yang ketiga
dia kami stream bagi sebut recording. Jadi dia ada 3 stream at the same time. So dia punya stream settings tu pulang pada pulang pada kita punya kekuatan bandwidth internet kita. Kalau internet yang 100 Mbps ke atas upload download boleh je nak letak 6 MB per stream. Kat sini saya duduk kat telefon ni okey, saya buat. Kalau kita sign in dekat sini kita boleh pergi maksimum 4K. Saya ada license 4K. Saya memang stream 4K kalau dekat KL lah. Sebab line sana okey. Kalau tempat yang biasa saya pakai mobile je. Saya pakai 720p je. Yang benda punya kan boleh pergi sampai Kamera ni dia HD saja. HD. Yang ni P110 je. Kalau P4 itu yang boleh pergi Full HD. Yang kalau dapat yang HD juga, tak dapat yang HD. kan ini P110 betul. Betul tinggi. Itu saya tak pasti sebab yang supplier lah. Kena check dengan supplier. Okey. Kamera dia ada banyak range. Ni nampak. Sudah. Apa? Yang ni yang kita ada sekarang ialah yang ni. Yang wireless tu yang ni. Jadi P100 yang ni yang fixed camera. Yang saya selalu pasang tu yang ni yang P40. P40 tu okey lah. 200 ribu masih lagi HD. Yang ni baru range 400 ini untuk IP69, IP95 dia tahan baca dan mana dia boleh tinggal terus satu. Jadi A300, A200 ini software percuma yang kita akan dapatkan daripada ini daripada divisi control keyboard. Yang cam control ni saya install cam control di kat sini. Kalau kita nak control internal kamera punya setting, lebih baik guna yang ni. Tapi dia duduk dalam environment ni, kalau dia lambat sikit nak operate. Cara yang paling cepat ialah saya pergi terus kat dia. Contoh macam ni kan. Saya pergi dekat once dia dah buka kat studio monitor, saya pergi dekat dia punya configuration dia. Saya terus boleh masuk dekat dia punya dalaman dia. Setting dalaman dia. So cara nak masuk dia, tekan network, tekan login. Password dia sama juga, bird.dog. Semua huruf kecil. Tekan situ, bird.dog. Enter. So kat sini lah kita nak tukar dia punya IP. Contohnya lah, kalau dia datang sekali secara TCP supaya kita boleh router kita boleh bagi IP dekat dia. Tapi once kita dah ada IP tu, kita dah boleh masuk, kita tekan static pada letak IP yang pada punya range yang jelas. Ini menggunakan range 10. 192.160.10.5 mungkin starting daripada 5.1 hingga 5 tu mungkin 4 mungkin ada yang browser itself 1.1. So dia mungkin dia firewall ke dia ada awal. So yang 5 ke atas sampailah ke 254. Tapi 254 pun kita sampai pakai sebab yang itu untuk broadcast. So NDI punya broadcast. So dia akan pegang IP tu. So selain daripada tu kita boleh pakai. Kita boleh mapping lah. Kita susun dulu. Kalau saya 50 kamera contohnya lah. So kita susun lah ni IP apa. Baru kita programkan dia. Setting lain tak perlu tekan. Once kita dah apply dia, tekan apply ni untuk dia register dia punya IP baru. Okay, untuk set up AP tadi Carian IP type sendiri ke boleh buat carian auto? kita boleh guna dua cara. Kita boleh set, kalau macam saya punya router ni switch ni, dia basically saya tak boleh set, saya tak boleh program dia untuk jadi DSP.
So kita kena alat kita yang kena program lah. Macam saya program saya punya network 192.168.1.something. Kalau saya pakai Netgear AB line switch ataupun switch yang manage switch, kita boleh set dia punya IP, kita boleh set dia punya range, dan kita boleh set layer juga up to 5 layer. Layer 3 biasalah macam broadcaster dia pakai sampai layer 3. Dia punya VLAN kita boleh set dekat switch tu. VLAN contohnya lah, kalau kita nak asingkan untuk NDI BOE hanya first port sampai 14. Okay. BOE VLAN 1 contohnya lah. VLAN tu kita buat untuk audio pula. Buat audio pun sekarang dia over the network juga. Jadi kalau kita nak segregate dengan dia, kita nak asing-asingkan dia, senang sebab untuk reason kita asingkan ialah untuk kita manage. Senang nak manage. So kita tahu 1 is until 14 is PoE camera, 15 until something itu untuk audio, Dante ataupun Madi atau apa-apa saja audio yang over the network. So selebih untuk benda lain kita boleh buat dengan bilang tadi benda lain. Itu tapi dengan adanya manage switch lah, manage switch kalau switch biasa dekat alat kita yang kita letak IP $7 lah. Okey, basically itu sajalah penerangan saya tentang alat-alat ni. Okey, open to question. Sebenarnya itu je. Ada kamera, dan ini saya tahu dia dalam sangat lah sebab berapa dah ni kalau yang bukan dah nak habis dah 25 kan. Ada apa soalan? Macam mana? Kalau kita dengan kamera lain kan, kita dah dapat siap-siap, kita nak edit dalam Vimix bukan editing system, dia switcher. Dia switcher, dia software switcher. Cuma kalau dia bukan edit lah, dia panggil lah record. Dia boleh record, function dia ialah record. Dia lebih kepada function dia switching. Dan kalau saya nak tunjuk lebih lanjut, dia adalah switcher dalam switcher. Macam apa yang saya buat di Melaka baru je hari Sabtu 12 bulan kita ada event. Saya buat kawan saya dia ada event 12 hingga 15 di Melaka MITC. So apa yang saya buat ialah dia saya tekan mix mix 1, mix 2 sampai mix 3. Ini automatik menjadi switcher di dalam switcher. So saya tunjukkan cara event tu kita berapa? event tu ada 15 kamera. Kamera ni adalah kamera yang ke-15 yang saya program dari nombor 15. So daripada 15 kamera tu kat sini contohlah saya masukkan ini untuk display lain bagi guna LED display yang besar. Dia ada banyak LED. Dia ada banyak hall. Hall A dan hall B. Dan hall meeting room, launching room di atas itu LED lain. Dia ada LED yang besar. So bisnes tu memang tak ada LED, tapi dia minta bantuan saya untuk memudahkan kerja dia. Apa yang dia nak tayangkan dekat lab dan dia boleh kontrol dari satu tempat. Kita tahu dia gunalah Vimix sebab Vimix ni dia ada mix switcher dalam switcher. Yang kita nampak di sini ialah yang switcher biasa. Kita boleh switcher dekat bawah ni bahan-bahan dia. Contohnya lah 15 kamera di bawah ni, kita boleh switch macam biasa. Kita boleh programkan dia punya switch key dia. Tapi yang sini ialah bagi kita ini LED 1, LED 2, LED 3. So
So kat sini bila saya dekat jadi so tiga-tiga ni pergi ke different lab. So itu yang saya masukkan switcher dalam switcher. Yang ni dia routing lah, yang bawah ni dia lebih kepada routing. Kalau kita pakai kamera brand lain-lain boleh tak? Bergantung kepada kamera tu lah. Kalau contohnya kemarin juga dia guna kamera yang pakai boleh panggil gimbal. Kamera Sony. Ya. Output dia HDMI saja. Saya cakap okey tak apa. Sebenarnya saya punya phone ni saya jadikan phone saya ini sebagai transmitter. Tapi saya ada satu alat lagi. Saya tak pasang USB. Lagi. Kamera kata. Baru belakang. Oh, belakang. Siaran sih. Terus. Ada update Mau disimpan juga. Ini saya pas pada satu cameraman saya. Dia bawa gimbal ni lah dengan kamera iPhone saya ni. Yang penting ialah kamera ni kena dapat wifi yang sama juga. Yang ni saya guna NDI HX untuk phone. Cara dia saya klik NDI. Ni HX. Terus boleh buat operation lah. Tapi sekarang ni guna wifi ni tak kuat. Jadi dekat sana saya pasang wifi 4 corner. Saya setting dia sebagai mesh. Baru dia boleh bergerak bebas dalam call tu. Call tu besar kan? Setengah parabola. So kamera ni boleh bergerak bebas di dalam mana saja ada coverage dia boleh dapat lah. Tapi yang dia taklah jaga-jaga macam ni. Sebab sekarang saya guna hotspot saya ni. Jadi kita kalau kita tak beli manage switch pun tak apa lah kan? Tak beli. Manage switch. Tak apa. Saya pakai bukan manage switch pun, saya pakai switch passive je. Sebab yang ini untuk setup yang ni lah. Tapi sana saya pakai dia naik yang itu dia baru beli. Barang saya balik daripada beli ada pergi saya pergi ambil barang tu. Besok pagi tu saya sampai dekat Melaka pukul 5.40 pagi saya terus setup untuk event. Dia pakai proper switch lah. Yang saya buat ni untuk demo saja. Dia bergantung kepada kita lah. Kalau kita nak masukkan iPhone boleh, nak masukkan Android boleh. Contohnya saya ada Android. Dalam Android ni pun ada NDI HX juga. Sebab NDI HX ni saya dapat free masa first dia launching 5 tahun lepas. New Tech. Saya download free sebab saya yang menguji benda ni. Jadi saya boleh masukkan ni juga kamera ni. Kayak ni ini. Tapi sekarang ni guna hotspot ni juga. Yang ni pun guna hotspot ni, jadi berat lah. Jadi sepatutnya proper setup yang saya buat dekat Melaka tu ialah saya pasang 4 penjuru. 4 penjuru tu dia punya wifi AP, dia mesh 4. Setiap tu masuk ke switch AB line tadi. So di mana kamera wireless itu bergerak, dia akan dapat yang mana hampir pada dia. So dia automatic lah dia pasti
Dia lagi tu buat dia dulu. Tuan tanya tu. Ya, Bedok ni kita boleh kontrol tak kecerahan dia, color dia. boleh. Tu yang saya nak tunjuk tadi, tapi okay, masa kita cara nak pergi ke sini ialah kita pergi dekat NDM monitor dulu. Once kita dapat dia punya gambar kamera tu, kita boleh terus masuk ke setting. Contohnya lah, okay, sekarang ni dalam saya boleh nampak kamera ini kan, dan kamera yang ni main kamera lah. So kita pergi dekat configuration menu tadi, saya buka dulu. Okay, saya nak dapatkan, saya nak kontrol dia punya situasi gambar saya ni. Saya tengok pakai deep incidental light, apa ni, fluorescent light, gambar tak apa cantik. Contohnya update, tapi saya nak pergi kontrol dia punya tu secara manual. So kita pergi dekat network, make sure kita masuk dalam tu. Okay, tadi saya dah masuk dalam dia. Kita pergi dekat AV setup, kita boleh kontrol secara manual. Kita boleh yang ni setting video format semua kita boleh set kat sini. Okay, dekat cam control kita boleh kontrol kamera tadi macam dekat studio monitor juga. Yang ni 3D ni untuk animation. Kalau kita nak buat virtual studio, kita gunakan 3D ni. Okay, kat sini yang saya kata tadi exposure dia. Okay, sekarang ni saya set as a manual. Saya kecilkan ni. Yang ni pun saya kecilkan supaya saya boleh monitor. Tulisan. Ini dia untuk saya dapatkan. Okay, sekarang ni exposure saya boleh kontrol. Saya letak manual ni. Kalau saya letak full auto, ada auto lah. Yang ni saya guna manual sebab saya nak kawal dia punya IDs, dia punya gain. Kalau saya buat gain ni paling minimum, dia jadi teruk lah. Saya boleh naikkan IDs dia. Ataupun bila IDs dah maksimum tapi tak cukup kuat, saya boleh naikkan gain dia. Itulah, so kita kontrol secara manual. Ini shutter speed. Shutter speed sebab dia kita shoot dekat berdepan dengan LED screen, channel LED ni. Kita tak boleh gunakan kalau normal ialah 1/50 lah dia punya speed. Tapi saya dekat situ saya tak guna yang tu. Saya override dia. Saya guna shutter speed override hertz. Yang ni yang paling optimum ialah 60, baru dia tak ada shutter dekat LED tu. Sebab speed LED tu ialah 60 dekat 50. Sebenarnya dekat kita gunakan 50 cycle. Dia punya power line pun 50 cycle, tapi LED China ni dia gunakan 60 cycle. So saya tune 60 baru dia tak ada belang-belang. Bila kita ambil gambar berdepan dengan screen, kita akan make sure kita punya speed hertz kita tu mesti match dengan cahaya yang keluar dari screen, baru dia tak ada gambar goyang-goyang. So kita boleh kontrol secara manual lah. White balance pun kita boleh kontrol juga. Okay, one push. Masa tu dekat sana saya pakai one push sebab saya tune pergi dekat satu subjek yang baju warna cerah. Saya ambil buat white spot, tempat yang cerah. So saya white balance kat situ. Kalau dia pergi full screen kat situ, dia dapat full screen ni. Tekan one push. Tekan one push, dia akan white balance. Bila dia white balance, nanti kita dah dapat lah situasi sebenar pada kamera tu, pada pandangan dia dengan lighting condition tu, dia akan dapat just nice lah, gambar yang terbaik lah. Maknanya skin tone kita tak lari apa semua lah. Kalau merah tu merah, kuning tu kuning. Itulah gunanya white balance. Ini yang lain ni saya tak apa-apa dive in sebab saya gunakan multiple camera. Jadi saya punya misi utama ialah nak make sure semua kamera lebih kurang sama je. Maknanya kamera A nampak bahan ni, kamera B nampak bahan ni sama. Walaupun angle dia berlainan, tapi skin tone, dia punya intensity, dia punya color sama. Itu je yang penting bila kita buat multiple camera. Okey, ada selain daripada tu.
Ada soalan boleh selain daripada apa yang kita topik hari ni pun boleh, tak ada masalah. Apa yang saya boleh jawab saya jawab. Okey saya. Dia tak kita dia bodoh ada lah. Bodoh ni mahal sangat. Oh. Dia ni pun yang pun. Tak ada yang pun. Boleh. Apa jadi? Boleh. Kalau jangan gunakan semua wireless. Sebab ini experience saya lah. Kalau kita sebab wireless biasa ni Super 4 dengan 5G ni, dia kalau event-event besar yang berlaku kat saya 2015 sebab dalam tu banyak interference. Micro-T pun ada yang besar sebab dia membantu TM, dia wakil TM dia hanya bagi line dia, tapi yang memancarkan signal tu dalam tu hanya ada satu lagi lah, landasan dia guna Micro-T, dia punya transmitter besar, satu hall dia sejauh pandang bola dia boleh cover. So disebabkan dia punya gangguan frekuensi dia, walaupun saya buat mesh kawasan yang kecil macam tu pun terganggu juga. Jadi saya tak cadangkan untuk semua guna wireless. So cara kita nak jadikan dia wired, kita guna OTG. Dekat kalau USB-C sekarang ni dah ada OTG ke network. So kita boleh guna kamera ni, dia dapat jadi network wired lah. So kalau kita pasang tripod, kita ada wired Cat6 ke switch lagi stable. So kalau kita ada 5 kamera, 4 kamera kita jadi wired, satu kamera saja kita buat wireless. Wireless maknanya untuk membebaskan teknologi boleh pergi dekat dengan subjek. Contohnya lah ada perasmian macam untuk Melaka atau lain, dia nak rasmikan benda, kamera yang saya yang wireless, dia akan pergi dekat. So dia dapat situasi yang lebih jelas. Kamera lain tak pun jauh, dia tak dia tunjuk suasana dia, pandangan dia. Jangan guna semua wireless, sebab kalau kita guna semua wireless, kita punya wifi ni macam iPhone bagus sikit sebab dia guna wifi 6. Macam ni wifi biasa dia punya alat dia. That's why saya guna iPhone saja untuk sini. Yang ni saya tak guna. Yang lain semua saya guna wired. Boleh je sebenarnya. Kalau tak guna pun boleh guna kamera biasa, as long as kita ambil output dia masuk ke dalam network. So, kalau kita nak guna, dia ada banyak. Kita guna pro encoder yang jual lah. Output daripada barang tu kita masukkan dekat encoder tu jadikan signal sebagai POV, sebagai ini contohnya lah. Dia buat ni HDMI, dia ada HDMI, ini contoh je. Dia ada banyak brand, ada View. Jadi boleh duduk dengan supplier lah, dia boleh supply barang-barang. Ini selain daripada produk lah, kalau kita tak ada produk, kita ada kamera biasa, kita nak membuat signal kamera biasa ni kepada POV, kita boleh guna juga sistem. Ini ini encoder. Ini yang ini wireless kan. Ini wired. Itulah. Dia ada lagi yang model-model lagi. Ini dia ada produk, ini dia ada produk. Bukan setakat dua company ni, dia ada banyak lagi supply ni. Yang ini yang menjual ni View. Dia adalah banyak lagi lah, Science Image, itu yang medical company, tapi dia nak sikit lah.
kita lebih pada designer apabila. Okey, setakat itu je lah untuk yang barang-barang. Sebab saya bukan menjual barang. Saya cuma biasa guna barang-barang ni, jadi saya tunjuklah yang mana yang okey. Itu je. Okey tuan, ada apa soalan lagi?